Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar semua? Hari ini kita akan membincangkan tentang tokoh Khalifah Ar-Rashidin. Tokoh yang saya masukkan adalah Saidina Abu Bakar. Untuk memahami kepimpinan Saidina Abu Bakar, kita kena memahami salah satu perkara yang berjaya ditangani oleh Saidina Abu Bakar adalah golongan Ar-Ridah. Okay, apakah yang dimasukkan di golongan Ar-Ridah? Yang kedua, kita kena faham bagaimana Abu Bakar ataupun apakah pendekatan yang digunakan oleh Abu Bakar untuk menangani golongan Ar-Ridah ini. Teruskan bersama saya. Perkara yang pertama kita perlu faham adalah siapakah Abu Bakar. Saidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah atau menjadi Khalifah Ar-Rashidin dalam masa lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Baginda dilantik sebagai Khalifah menggantikan Rasulullah di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar mempunyai hubungan yang rapat dengan Rasulullah. Itu bapa mertua Rasulullah adalah Abu Bakar adalah bapa mertua kepada Rasulullah, seorang teman karib, pengganti kepada imam solat ketika Rasulullah gering atau sakit. Merupakan lelaki dewasa yang pertama yang beriman dan masuk Islam. Dalam isu Isra' dan Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa tersebut. Maka Abu Bakar tadi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Selepas kewafatan Rasulullah, pemerintahan Islam dikenali sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Jadi pemimpin ataupun pengganti kepada Rasulullah yang pertama ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenarnya Abdullah Atik ataupun Abdullah bin Utsman, keturunan Taim bin Murrah dari Bani Quraisy. Bertemu dengan susugar Rasulullah menerusi datuknya Murrah bin Ka'ab, iaitu datuk kepada Qusay bin Kilab bin Murrah. Puak Taim sering berpakat dengan Bani Hashim dalam pakatan Hif al-Fudul dan pakatan al-Mutayyabun, di mana Puak Taim tidak berapa terkenal di kalangan bangsa Quraisy pada ketika itu. Okay, ini saya sedikit sebanyak tentang latar belakang Abu Bakar. Apa itu Ar-Ridah? Ar-Ridah berasal dari bahasa Arab yang masuk rada, ya rudah, radan wa ridatan, disebut sebanyak 58 kali dalam Al-Quran, yang bermakna tolak, jawab, tepis ataupun nafi. Dari segi istilah, Ar-Ridah keluar dari agama Islam atau meninggalkan kepercayaan Islam dengan melakukan sesuatu yang menafikan keislaman, sama ada secara zahir ataupun batin, baik secara positif ataupun negatif. Rida lebih merupakan gerakan revolusioner menentang kekuasaan Islam yang berpusat di Madinah. Dalam masuk Ar-Ridah juga mempunyai unsur kembali kepada syirik dan menyembah berhala. Ridah berlaku bukan semata-mata kerana hendak tinggalkan Islam, penentangan oleh sebahagian kecil suku Arab di semenanjung tanah Arab. Ini kerana mereka tidak pernah tunduk kepada satu kuasa pusat di Madinah. Semasa zaman Rasulullah, bukan semua semenanjung tanah Arab tunduk pada kekuasaan Islam. Okay, itu adalah apa yang dikatakan sebagai Ar-Ridah. Beberapa daerah menunjukkan penentangan terhadap kuasa pusat di Madinah. Ada sahabat yang menasihatkan Abu Bakar agar menunaikan permintaan mereka. Saidina Abu Bakar dengan tegasnya menolak. Baginya perkara itu menyalahi apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Di Yaman, pemberontakan Al-Aswad Al-Ansi. Di Al-Yamamah, pemberontakan oleh suku Hanifah yang diketuai oleh Musailimah Al-Kadab. Berdekatan dengan Madinah pula terdapat tentangan daripada suku Asad, Tulayyah dan juga suku Ghatafan, Uyanah, Al-Baryan, Uman dan juga di sempadan Syria. Jadi Madinah diancam dengan serangan suku-suku tersebut.
Muncul huru-hara di sepanjang tanah Arab oleh suku-suku Arab ini. Jadi beberapa suku Arab mula berkumpul dekat dengan Madinah. Mereka telah menghantar utusan kepada Abu Bakar untuk dikecualikan daripada membayar zakat, tetapi masih mahu menunaikan solat. Bagi mereka, zakat itu satu penghinaan. Ini adalah antara apa dikatakan sebagai golongan Ar-Riddah yang wujud di kalangan masyarakat Arab pada awal Khalifah Ar-Rashidin. Itu semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah yang pertama. Gerakan Ar-Riddah ini juga berlaku di Yaman, di mana huru-hara timbul bila Qais, iaitu Arab, telah mengusir virus daripada itu orang Parsi dengan bantuan Al-Aswad. Qais terima sokongan suku Kindah, itu Hadarawat, dan Al-Asad di Al-Yamamah pula. Kedudukan Musailimah Al-Kadzdzab semakin kuat dan padu kerana mendapat sokongan daripada suku Tamim. Mereka juga memperoleh sokongan daripada Sajah, iaitu Nabi wanita. Al-Bahriyan dan Uman juga muncul pergolakan dengan menghalau wakil-wakil Madinah kerana mereka rasa tidak puas hati dan tidak senang dengan kehadiran mereka. Inilah golongan Ar-Riddah ini yang berlaku, yang wujud ini selepas wafatnya Rasulullah. Ini di awal pemerintahan Khalifah Islam yang pertama, iaitu pengganti kepada Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita lihat pendekatan yang digunakan oleh Saidina Abu Bakar dalam menangani perkara-perkara ataupun isu yang dibawa oleh golongan Ar-Riddah ini. Pada waktu itu, kuasa Islam di Madinah tidak mempunyai standing army yang mantap. Satu ketumbukan tentera diketuai oleh Usamah bin Zaid dihantar ke sempadan Syria untuk mengembalikan kestabilan. Pendekatan pertama yang digunakan oleh Saidina Abu Bakar dengan menulis surat dan menghantar utusan supaya penentang dan penderhaka yang meletus di daerah masing-masing dia menghentikan tindakan tersebut. Bila Usamah pulang, Abu Bakar mula mengambil tindakan tegas sebab mereka enggan menerima tawaran yang dibuat oleh Usamah bin Zaid. Pendekatan yang kedua, Abu Bakar menghantar tentera menentang gerakan penderhakaan yang cuba menyaingi dan mengancam kedudukan kuasa pusat di Madinah. Setelah diberi surat, mereka tidak ambil endah, tidak melayan apa yang dinyatakan oleh Khalifah pada waktu itu, menyebabkan pendekatan kedua terpaksa diambil dengan menghantar tentera untuk menentang gerakan penderhakaan ini. Pendekatan kedua ini dilakukan secara berperingkat, iaitu 11 pasukan ketenteraan yang memandangkan Madinah menghadapi masalah sumber tenaga manusia pada waktu itu. 11 pasukan ini dibagi kepada 3 kumpulan yang besar, iaitu pasukan Khalid bin Al-Walid, pasukan Ikrimah bin Abi Jahl, dan pasukan Surahbil bin Hasanah. Dan satu lagi adalah pasukan Al-Muhajir bin Umayyah. Pasukan pertama yang diketuai oleh Khalid Al-Walid menentang Tulayha dan Uyanah. Tulayha melarikan diri ke Syria, kemudian memeluk Islam. Uyanah pula ditawan dan dibebaskan oleh Abu Bakar, tetapi tidak pernah terima Islam. Pasukan Ikrimah dan Surahbil, kedua-dua pasukan ini kalah teruk ketika menentang Musailimah dan suku Hanifah. Tentera Khalid telah memberi bantuan dan orang Islam pun menang. Dan pada waktu ini mengalami kerugian yang besar. Ramai sahabat kanan Rasulullah gugur syahid pada waktu itu. Musailimah dan sebagian besar penyokongnya turut terbunuh. Kemenangan berlaku pada akhir tahun ke-11 Hijrah atau awal abad ke-12 Hijrah. Kesan daripada kematian jumlah yang besar ini di kalangan para sahabat, maka Abu Bakar mengarahkan agar Al-Quran dikumpulkan. Sebab ramai antara sahabat Rasulullah yang gugur adalah mereka yang hafiz Al-Quran. Abu Bakar berjaya mengatasi penentangan golongan Ar-Riddah.
Pasukan yang ketiga yang diketuai oleh Al-Muhajir yang dihantar ke Yaman pada tahun ke-12 Hijrah. Kemenangan dicapai tanpa banyak pertempuran, turut dibantu oleh suku-suku Arab yang setia dengan Madinah. Gais ditawan, dihantar ke Madinah lalu dibebaskan. Al-As'ad di Hadramaut turut ditewaskan, ditawan dan dihantar ke Madinah dan dibebaskan. Malah beliau berkahwin dengan Farwah, itu adik kepada Abu Bakar sendiri. Jadi kisah pengorbanan Saidina Abu Bakar ini, kalau kita lihat ketika peristiwa hijrah, Rasulullah ditemani oleh Saidina Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Tur, di mana Abu Bakar telah terpandang seekor ular keluar dari lubang berhampiran tempat Rasulullah tidur. Beliau lantas menutup lubang tersebut dengan kakinya kerana bimbang ular itu akan mematuk kaki Rasulullah. Lantaran menahan kesakitan di patuk ular, air matanya terjatuh ke pipi Rasulullah dan baginda terjaga dari tidurnya. Jadi peristiwa pengorbanan ini tercatat di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-40. Itulah salah satu kehebatan sahabat karib Rasulullah, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kesimpulan yang boleh kita buat berkaitan dengan golongan Aridah dan tindakan ataupun pendekatan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berasal daripada puak yang sederhana. Tahap keimanan dan sikap memberi kepercayaan beliau kepada Nabi meletakkan beliau sebagai orang nombor 2 selepas baginda. Abu Bakar berhadapan dengan isu besar umat Islam, iaitu gerakan Aridah, dan berjaya mengatasinya dengan sokongan padu berbagai pihak, sama ada daripada Mekah, Madinah dan juga Taif. Isu Aridah tidak nak membayar zakat, tidak mahu menunaikan solat, kemunculan Nabi palsu. Itu antara 3 perkara, 3 golongan yang terdapat dalam golongan Aridah. Gerakan Aridah muncul kerana mereka baru mengenali Islam. Muncul pemimpin yang ambil kesempatan atas kegeringan Rasulullah dan kewafatan baginda. Rasa iri hati di kalangan suku-suku Arab Quraisy terhadap pimpinan kuasa pusat di Madinah. Kejayaan Islam berhadapan dengan gerakan Aridah ialah kerana ketegasan Abu Bakar yang enggan berkompromi dengan mereka. Aridah muncul seperti di sekitar Madinah, Yaman, Al-Yamamah, Al-Bahrian, Oman dan sebagainya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya beri satu contoh soalan para pelajar. Huraikan pendekatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika mengatasi isu gerakan Aridah. Huraikan itu adalah tugasan, kehendak soalannya adalah pendekatan Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatasi isu gerakan Aridah. Jadi tempatnya di Semenanjung Arab, itu yang berpusat di Madinah. Latar masanya adalah zaman Khalifah yang pertama, itu zaman Abu Bakar. Apa yang kita boleh lihat selain daripada mengatasi isu Aridah, Abu Bakar juga memberi banyak sumbangan dan pengorbanan dan juga jasa kepada perkembangan Islam. Sumbangan dan pengorbanan Saidina Abu Bakar sebelum menjadi khalifah. Pertama, mendermakan seluruh hartanya untuk membiayai peperangan Tabuk. Kedua, membebaskan penganut Islam yang disiksa dengan membayar tebusan. Ketiga, sentiasa bersama Rasulullah dalam semua peperangan. Keempat, sanggup mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Rasulullah. Dan yang kelima, menemani Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah sumbangan dan pengorbanan serta jasa Saidina Abu Bakar sebelum menjadi khalifah. Jasa Saidina Abu Bakar selepas menjadi khalifah ataupun ketika menjadi khalifah. Pertama, memerangi dan menghapuskan golongan murtad dan orang yang mengaku menjadi Nabi. Kedua, memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Ketiga, mengembangkan syiar Islam ke negeri Parsi dan Rom. Keempat, mengekalkan keamanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah. Dan yang kelima, berusaha mengumpulkan semua ayat Al-Quran. Jadi itulah dia Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sangat hebat
dan mempunyai banyak sumbangan, pengorbanan dan jasa kepada perkembangan Islam. Jadi pelajar perlu faham, Khalifah Islam yang pertama, pada awal Khalifah Islam yang pertama selepas menggantikan Rasulullah sebagai ketua negara dan ketua kerajaan, Sayyidina Abu Bakar menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran yang besar adalah ketidakkestabilan politik pada waktu itu akibat daripada perpecahan yang berlaku di semenanjung Arab oleh suku-suku Arab yang masih cuba mahu mengekalkan sifat dan semangat asabiah mereka, dan mereka mula menentang Islam, menentang kerajaan pusat di Madinah pada waktu itu. Itu perkara yang pertama. Jadi ketika difaham apa dikatakan sebagai golongan Aridah, siapakah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menangani masalah yang berlaku, terutamanya menghadapi golongan Aridah, dan apakah tindakan dan sumbangan serta pengorbanan dirasa Abu Bakar selepas itu, sama ada sebelum menjadi khalifah ataupun ketika menjadi khalifah. Jadi lihatlah keseluruhan bahagian ini para pelajar untuk membolehkan kita menjawab apa saja soalan berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai tokoh khalifah yang pertama dalam Khalifah Ar-Rashidin. Jumpa lagi, nanti kita akan terus menyambung dan melihat tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah